Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Muhammad Rizal bin Daud, bernombor matrik 268816. Bersama kumpulan saya ada seramai 4 ahli, itu termasuk saya. Yang bersama-sama saya Muhammad Fahmi, Muhammad Razmi dan Nur Dalila. Untuk tugasan kumpulan kami iaitu kepentingan pengurusan kepada organisasi. Untuk pengenalan, tugasan yang diberikan kepada saya untuk membentangkan iaitu pengenalan dari sebuah syarikat yang bernama syarikat KFC. KFC diasaskan oleh Harlan Sanders, seorang usahawan yang mulanya menjual ayam goreng dari restoran di pinggir jalan, iaitu di Corbin, Kentucky. Ayam Kentucky itu maknanya satu nama jalan di Corbin. Semasa Great Depression, Sanders mengenal pasti potensi konsep franchise restoran, dan franchise pertama Kentucky Fried Chicken dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopularkan ayam dalam industri makanan, iaitu KFC makanan untuk makanan asasnya iaitu ayam. Dalam mempelbagaikan pasaran dengan mencabar dominasi hamburger dengan menjenamakan dirinya sebagai Colonel Sanders. Harlan menjadi tokoh sejarah budaya Amerika yang terkenal, dan imejnya tetap digunakan secara meluas di dalam kilang KFC. Walau bagaimanapun, pengembangan syarikat yang pesat menyaksikan ia mengatasi Sanders yang semakin berusia. Dan pada tahun 1964, dia menjual syarikat itu kepada sekumpulan pelabur yang diketuai oleh John Y. Brown Jr. dan Jack C. Macy. KFC adalah salah satu rantai makanan segera yang pertama berkembang di peringkat antarabangsa dengan membuka gerai di United Kingdom, Meksiko dan Jamaika. Pada pertengahan tahun pada tahun 1960-an, sepanjang tahun 1970-an dan 80-an, KFC mengalami kekayaan campuran di dalam negeri kerana melalui beberapa perubahan dalam pemilikan korporat dengan sedikit atau tidak ada pengalaman dan dalam perniagaan restoran. Pada tahun 1970-an, KFC dijual kepada pengedar minuman keras Harblen yang diambil oleh R.J. Reynolds Makanan dan Tembakau, yang menjual rantai itu kepada PepsiCo. Rangkaian ini terus berkembang ke luar negara
Dan pada tahun 1987, KFC menjadi rangkaian restoran barat yang pertama yang dibuka di China. Sejak itu, rangkaian ini berkembang pesat di China yang kini menjadi pasaran tunggal terbesar syarikat ini. Okey, untuk visi syarikat ini, syarikat KFC menjadi peneraju kumpulan perkhidmatan makanan bersepadu di rantau ASEAN yang memberikan produk berkualiti yang konsisten dan berfokus kepada pelanggan yang sangat baik. Dan misi untuk memaksimumkan keuntungan, meningkatkan nilai pemegang saham dan memberikan pertumbuhan yang berterusan dari tahun ke tahun. Okey, objektif membina organisasi yang berdedikasi untuk cemerlang, memberikan kualiti nilai unggul secara konsisten dalam produk dan perkhidmatan kami. Okey, mengekalkan komitmen untuk inovasi untuk untuk peningkatan dan pertumbuhan berterusan, berusaha untuk sentiasa menjadi peneraju perubahan pasaran. Okay. Yang terakhir, menjana pulangan keuangan yang unggul secara konsisten dan memberi manfaat kepada pemilik dan pekerja KFC itu. Okey, setakat ini pembentangan saya akan serahkan kepada Encik Muhammad Fahmi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Muhammad Fahmi bin Omar 281 dari PJJ Kota Baru, Kumpulan A. Sini saya ingin menyambungkan daripada kumpulan saya itu Nik Riza. Dari segi latihan dan orientasi syarikat telah mengembang latihan yang besar untuk semua barisan hadapan. Latihan menurut disatukan dengan latihan pengurusan syarikat yang lebih luas yang menangani isu-isu seperti gangguan seksual, praktik pengambilan pekerja dan pemecatan, hubungan interpersonal dan penyelesaian konflik. Amalan latihan seperti yang dijelaskan lebih lanjut adalah secara global dengan anggapan orang yang perlu memperlakukan orang dengan hormat. Latihan digunakan untuk kedua-dua pengurus franchise dan bukan franchise adalah dasar yang sama bahawa setiap orang wajib hadir latihan diadakan di ibu syarikat. Begitu juga orang-orang barisan hadapan yang bertanggungjawab dalam menyediakan latihan untuk pekerjanya menggunakan manual latihan dan panduan produk. Dengan cara itu, pihak pengurusan di atas yakin bahawa budaya KFC dapat menembusi budaya lain yang berkesan. Di jabatan KFC juga terdapat 5 jabatan utama, itu jabatan pemasaran, bahagian keuangan, jabatan operasi, jabatan HRM dan jabatan kawalan kualiti. Dari segi jabatan pemasaran ialah merupakan jabatan semua membuat perancangan di seluruh dunia. Bahagian keuangan, tujuan utama jabatan keuangan adalah untuk memberi sokongan yang dekat kepada pengurus perniagaan mengenai strategi perniagaan. Dari segi jabatan operasi, jabatan KFC dikendalikan oleh pengurus operasi dan pengurusi memasak, kebersihan, pentadbiran serta branch restoran. Dari segi jabatan HRM, jabatan ini dikenali sebagai jabatan HR. Ia bertanggungjawab memberi kerja kelaikan dan komentar kepada organisasi, menyemak semua borang permohonan, akan melakukan wawancara dan mendorong pekerja baru. Jabatan ini juga akan membuat penilaian prestasi pekerja, membuat semua keputusan mengenai latihan pekerja, juga memberikan nasihat kepada bawahan. Dari segi jabatan kawalan kualiti, jabatan ini adalah khusus memantau berat, kekuatan, ketekalan, warna, rasa dan kepercayaan hingga produk akhir mereka. Bagi dari segi fungsi pengurusan KFC di seluruh dunia mengikut
pengaturan Polka, yang maksud P untuk merancang, O menyusun, L memimpin, C mengawal, A jaminan. Seterusnya saya bagi kepada kawan saya itu untuk kumpulan seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, nama saya Nurdaila binti Rostam, nombor matrik 267518. Okey, saya akan sambung mengenai perbentangan selepas saya punya group member iaitu Muhammad Fahmi Omar. Saya akan membincangkan mengenai sistem maklum balas 360 degree. Okey, maklum balas 360 degree adalah sistem atau proses di mana pekerja menerima maklum balas sulit dan tanpa nama daripada orang yang bekerja di sekitar mereka. Okey. Ini biasanya merangkumi pengurus, pekerja, rakan sebaya dan laporan langsung. Kriteria sistem maklum balas 360 darjah adalah bentuk soalan dengan skala penilaian. Soalan mengenai tingkah laku kaki tangan terhadap pekerja. Okey, 360 darjah maklum balas sebagai alat pengembangan untuk membantu pekerja mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dan menjadi lebih berkesan apabila dilakukan dengan betul. Okey, selain itu 360 maklum balas sebagai alat penilai prestasi. Okey, first 360 maklum balas mengukur tingkah laku dan kecekapan. Second, 360 penilaian memberikan maklum balas tentang bagaimana orang lain memandang pekerja. Okey, yang ketiga, sistem maklum balas 360 menangani kemahiran seperti mendengar, merancang dan menetapkan maklumat. Yang keempat, penilaian 360 darjah memberi tumpuan kepada bidang subjektif seperti kerja berpasukan watak dan keberkesanan kepemimpinan. Okey, selain itu, semasa mereka meneruskan, jelas bahawa memberi tumpuan dan mempercayai bukannya memandu boleh menelan belanja yang tinggi dengan mengabungkan kecekapan. Okey. Yang pertama, petunjuk untuk pelaku buruk. Yang kedua, penilaian melalui peningkatan prestasi. Yang ketiga, penilaian untuk memenuhi harapan. Yang keempat, penilaian untuk melebihi jangkaan. Yang kelima, pentaksiran untuk pemain yang terlampau. Okey, itu saja. Saya akan serahkan perbentangan ini kepada grup member saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razmi bin Hamzah, nombor matrik 268815 dari Pusat Pengajian Kota Baru. Saya dari kumpulan E3 ingin membincangkan tentang rumusan dari kerja khusus kami iaitu tentang KFC. Rumusan saya ialah tentang KFC secara keseluruhannya. Proses penilaian prestasi nilai KFC terhadap pekerja semua fasa. Pentingnya berkaitan sistem ini sesuai dengan visi jangka masa panjang yang memandu operasi di industri. Lebih penting bagi sistem pengurusan prestasi yang dilaksanakan oleh syarikat untuk memajukan syarikat KFC lebih ke depan dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun dan seterusnya menuju ke masa depan yang berjaya. Saya Muhammad Razmi bin Hamzah ingin menyampaikan setakat itu saja rumusan yang ada. Okey, Assalamualaikum.